Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 21 Jam bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menjelaskan program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS terpaksa dilaksanakan selepas data-data kesihatan menunjukkan kebanyakan kluster baharu datang daripada tempat kerja. Katanya program itu perlu dilaksanakan bagi membendung penularan COVID-19 terutamanya dalam sektor pembuatan. Katanya melalui PIKAS, ramai 2 juta pekerja sektor pembuatan dijangka mencapai imuniti kelompok selewat-lewatnya September ini. Ujarnya lagi, kejayaan PIKAS adalah bergantung kepada bekalan vaksin termasuk tenaga kerja dari segi bilangan doktor dan pasukan kesihatan TPPV PIKAS. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan KKM juga katanya telah memberi jaminan bahawa pihaknya akan menerima lebih banyak dos vaksin pada bulan Ogos ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali berkata, beliau menyedari ramai pihak mempersoalkan kebenaran yang diberikan kepada sesetengah sektor ekonomi ketika Perintah Pergerakan Penuh dilaksanakan. Katanya keputusan itu dibuat kerana sektor-sektor berkenaan adalah sebahagian daripada rantaian bekalan produk dan perkhidmatan perlu yang menyokong kelancaran struktur. Bagi syarikat-syarikat yang beroperasi tanpa kelulusan MITI, Datuk Seri Azmi menegaskan pihak berkuasa tidak teragak-agak untuk memberi kompaun kerana melanggar prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan industri yang belum berdaftar dengan PIKAS untuk segera berbuat demikian bagi mencapai tahap imuniti kelompok negara. Jelasnya, rakyat dapat kembali kepada kehidupan seperti biasa selepas imuniti kelompok dicapai. Rayuan dan rintihan sektor industri kreatif yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 mendapat perhatian kerajaan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Zahidi Zainul Abidin berkata, kebanyakan penggiat industri itu mengalami kerugian besar dan hampir gulung tikar kerana hilang punca pendapatan. Ujarnya ketika dihubungi Malaysia Gazette, kumpulan tersebut dijangka akan terus terkesan sekiranya aktiviti penggambaran hanya bermula sekitar September 2021. Sehubungan itu, Dato' Zahidi berjanji akan membawa isu berkenaan dan berbincang bersama Menteri KKKM serta Perdana Menteri untuk mencari jalan dan solusi bagi membantu mereka yang terlibat dalam sektor industri kreatif. Dalam pada itu, Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia juga ada merayu mahukan kerajaan mengkaji Pelan Pemulihan Negara PPN serta memberi kelonggaran untuk beroperasi pada Julai ini, iaitu fasa kedua. Dato' Zahidi berkata sehingga kini tiada kluster penyebaran COVID-19 berlaku dalam sektor industri kreatif. Beliau juga melontarkan beberapa cadangan agar kerajaan membantu golongan warga seni dan juga media yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Antaranya mempertimbangkan termasuklah pinjaman khas selama 10 tahun dan 2 tahun pertama diberikan payment holiday dan boleh mula membayar pinjaman pada tahun berikutnya. Malah berharap pihak bank juga boleh tampil memberikan pinjaman peribadi dengan syarah khas yang tidak membebankan. Ini juga akan membantu sesebuah produksi daripada gulung tikar atau buang pekerja mereka. Seramai 1.612 juta individu di negara ini telah melengkapkan 2 dos vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan sehingga semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, seramai 4.2 juta individu atau 12.9% populasi di negara ini telah menerima dos pertama. Jelasnya menerusi perkongsian di Twitter, ini menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua di negara ini adalah 5,815,575 dos. 5 negeri yang mencatatkan penerima kedua-dua dos paling tinggi adalah Selangor iaitu 208,031, Sarawak 186,008, Johor 167,469, Perak 150,000 dan Kuala Lumpur 141,094. Datuk Seri Dr. Adham berkata bagi jumlah pemberian vaksin harian semalam adalah 140,573 dos, melibatkan 116,514 penerima dos pertama dan 24,059 dos kedua. Sementara itu, berdasarkan laporan harian jumlah pendaftaran kumulatif vaksin menerusi laman sesawang vaksincovid.gov.my adalah 15,429,982 pendaftaran direkodkan sehingga Ahad.
11 lelaki yang terlibat dalam aktiviti perarakan mayat di Jalan Siram Butterworth pada Khamis lalu direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah Nigel Jirin di Mahkamah Magistrate Butterworth, Pulau Pinang. Kesemua suspek berusia lingkungan 15 hingga 35 tahun itu disiasat mengikut Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966, Seksyen 269 Kanun Kesesaan, Peraturan 9 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam media melaporkan polis telah menahan 11 individu yang telah melanggar prosedur persisten SOP Perintah Sekatan Pergerakan Penuh dalam meraihkan kematian rakan mereka berusia 23 tahun. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SCP Nur Zaini Muhammad Noor berkata, pasukan khas task force telah diwujudkan bagi mengesan suspek selepas video tersebut tular di media sosial. Kesemuanya ditahan sekitar jam 6 petang sehingga 10 malam dan ditangkap di sekitar Butterworth dan Mat Mandin. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.